Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kesempatan kali ini bersempena dengan penganjuran Zaufi 2022, InsyaAllah saya akan membentangkan tentang kertas kerja yang bertajuk Wakaf dan Manfaatnya kepada Umat Islam, satu tinjauan di negara Asia Tenggara yang minoriti Muslim. Seterusnya, kita melihat kepada pengenalan yang mana menurut Kamus Dewan, wakaf bermaksud sesuatu yang diberikan untuk kegunaan orang ramai sebagai derma, sesuatu yang diberikan atau diuntukkan bagi keperluan dan sebagainya yang berkaitan dengan agama Islam. Menurut Islam, wakaf bermaksud ini dirujuk melalui Mawsu'at Al-Fiqhiyatil Kuwaitiyah yang mana menyebutkan bahawa dari sudut bahasa ialah Al-Habs, iaitu menahan. Ini pembetulan sebenarnya bukan istilah, ini adalah bahasa dari segi lugah. Ialah Al-Habs, menahan. Dan dari sudut istilahnya adalah menahan bentuk ataupun dalam bahasa Arabnya Al-Ain. Harta tersebut, kita menahan bentuk. Bentuk harta itu masih kekal dan dengan harta itulah kita memberikan manfaatnya kepada orang lain. Permasalahan kajian yang mana saya boleh nyatakan di sini bahawa timbul tanda tanya, bagaimana pula pengurusan wakaf di negara yang majoritinya Muslim? Ya, yang kita sebutkan sebelum ini majoriti memang jelas pelaksanaannya. Kita nampak saluran itu dibawa ke mana. Baik, harta wakaf itu, persoalan kedua, harta wakaf itu sampai ke tangan orang Islam yang sepatutnya. Adakah harta wakaf itu sampai? Yang ketiga, bagaimanakah pula harta wakaf diuruskan? Dan yang terakhir, ini adalah kesimpulan awal yang menyebutkan bahawa kajian ini kita fokuskan kepada pengurusan wakaf di negara Asia Tenggara secara lebih jelas yang minoriti Muslim, iaitu Singapura, Thailand dan Filipina. Seterusnya, kita lihat kepada Singapura secara ringkas bahawa sejarah wakaf di Singapura ini menarik kerana ianya melalui kedatangan pedagang di Singapura. Yang mana wakaf di Singapura ni adalah salah satu institusi tertua dalam masyarakat Islam. Yang mana ada 3 elemen ataupun ada 3 sumber yang mana wakaf itu disalurkan daripadanya. Iaitu yang pertamanya adalah pedagang Arab. Ini adalah wakaf pertama yang mana direkodkan di Singapura, seperti yang disebutkan oleh Majlis Agama Islam Singapura dalam artikel mereka pada tahun 1820. Dan yang keduanya adalah pedagang India, yang mana pedagang India ini adalah merupakan antara mereka yang berniaga dan juga yang pengurut wang ataupun currency exchange yang mana datang daripada India, juga menubuhkan wakaf di Singapura. Dan yang terakhirnya adalah pemilik tanah dari Nusantara, yang boleh kita katakan yang berada di Kepulauan Melayu, yang mana perdagangan yang mencipta lebih banyak kekayaan, yang mana dicipta daripada sistem perdagangan ini, adanya pemilik tanah yang kaya, peniaga dan keturunan mereka, iaitu keluarga mereka, mewujudkan wakaf di Singapura. Mereka berdagang, mereka datang ke Singapura, mereka juga mewujudkan sistem wakaf di Singapura. Kita lihat pentadbiran wakaf ini bukan sahaja melalui pedagang, ia berjalan, ia disalurkan, ianya digazetkan sebagai satu undang-undang, yang mana seperti di Malaysia pun ada undang-undang wakaf, Singapura juga ada undang-undang wakaf.
yang mana bernama Administration of Muslim Law Act, AMLA. Aset wakaf di Singapura sehingga Disember 2021 ialah sebanyak 900 juta dolar Singapura, yang mana lebih tinggilah berbanding dengan ringgit Malaysia. Baik, aset wakaf di Singapura yang pertama adalah harta, yang mana harta ini wujud sebagai hartanah dan dibahagikan kepada dua, iaitu revenue dan juga non-revenue. Saya terus masuk kepada Thailand secara ringkas. Yang mana Thailand ini adalah sebuah negara minoriti Islam, yang mana daerah yang majoritinya adalah di selatan Thailand, seperti yang kita tahu, iaitu ialah Patani, Narathiwat dan Satun. Baik, wakaf di Thailand boleh didapati di seluruh negara, seperti juga di Singapura maupun di Malaysia. Wakaf diamalkan dan menyumbang ke arah peningkatan kesejahteraan umat Islam. Seperti kita tahu, wakaf ini boleh digunakan dengan pelbagai manfaat. Pembinaan masjid, sekolah, kawasan kubur dan juga yang berkaitan dengan hartanah juga dimanfaatkan melalui harta wakaf. Tidak ada amalan standard wakaf dari sudut penguasaan undang-undangnya, digazetkan satu undang-undang yang khusus untuk wakaf dan sebagainya. Ia dilakukan secara peribadi. Sebagai contoh, wakaf yang diuruskan oleh ulama tempatan Islam, yang mana memberikan hak sepenuhnya kepada ulama untuk melakukan apa sahaja yang dia kehendaki terhadap harta wakaf. SJK Masjid juga berperanan untuk mengutip harta-harta wakaf yang disumbangkan. Di setengah komuniti juga menguruskan wakaf. Mereka mempunyai kuasa penuh seperti ulama Islam di Thailand. Walau bagaimanapun, jika ada yayasan nak menguruskan wakaf, maka dibolehkan, dan peruntukan undang-undang yang mengenai yayasan ataupun pertubuhan di Thailand, tidak kira yang Islam maupun yang bukan mengenai Islam, juga boleh berkuat kuasa ke atas mana-mana undang lain. Sebab dia ada unsur pertubuhan. Dan juga tiada undang-undang khusus yang mengawal wakaf di Thailand. Menyukarkan lagi penyeragaman amalan wakaf. Seperti di Singapura, seragam semua pengurusan undang-undang wakaf. Baik, kita terus yang terakhirnya Filipina, yang mana sejarahnya kebanyakan orang Islam itu tinggal di bahagian Mindanao, Palawan dan Kepulauan Sulu, yang mana kawasan yang dikenali sebagai Bangsa Moro ataupun wilayah Moro. Ada yang telah berhijrah ke kawasan bandar dan luar bandar di bahagian yang berlainan di negara ini. Dan seterusnya, tidak ada undang-undang yang mengawal pengurusan. Kerana apabila tidak ada undang-undang yang jelas, maka transparan yang mahu dilakukan terhadap harta wakaf itu tidak boleh dilakukan. Dan kita terus kepada dapatan kajian, kerana Thailand dan Filipina sama juga kesnya, yang mana saya menyebutkan bahawa wakaf merupakan elemen penting dalam pengurusan kewangan umat Islam, tidak kira di mana saja mereka berada. Kedua, wakaf terbukti membantu pembangunan sosial dan ilmu umat Islam dengan adanya masjid, sekolah dan tempat sosial. Ketiga, sistem wakaf di Singapura bersistematik sejak dulu lagi, malah mengambil contoh daripada pengurusan wakaf di Malaysia. Keempat, sistem wakaf di Thailand dan Filipina wajar ditambah baik dan boleh maju ke hadapan. Sekiranya yang pertamanya masyarakat perlu bersatu padu, dan yang keduanya perlulah adanya undang-undang khusus untuk pengurusan harta wakaf, yang mana berbeza dengan pengurusan harta di negara-negara yang berkaitan dengan kerajaan maupun negara. Dan yang terakhir, ada satu entiti yang bernama MABIMS ataupun Pertemuan Tahunan Tidak Rasmi Menteri-Menteri Agama, yang melibatkan Brunei, Republik Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang mana melalui MABIMS inilah adanya urusan hal ehwal agama Islam.
Tetapi saya mencadangkan bahawa ianya perlu ditubuhkan satu entiti yang sama seperti MABIM, tetapi melibatkan satu negara Asia Tenggara, untuk melihat satu kekuatan yang lebih kuat, umat Islam yang kuat yang berada di ASEAN, supaya umat Islam di seluruh ASEAN maupun di seluruh dunia tidak dibiarkan ketinggalan kerana tidak ada satu pertubuhan ataupun satu kekuasaan, satu kerjasama yang kuat antara satu sama lain. Maka ini adalah harapan kita. Semoga ianya bermanfaat kepada semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.